مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya masih lagi berada dalam keadaan yang bersemangat mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, kita akan memilih satu hadis yang bersesuaian dengan helaian halaman muka surat Al-Quran dan kita akan huraikannya berdasarkan huraian daripada para ulama. Dan permulaan hadis ataupun permulaan perbincangan kita pada hari ini akan dimulakan dengan satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan rasa sayang baginda kepada Saidina Muaz bin Jabal. Sabda Rasulullah, Allah ya Muaz inni uhibbuka fillah. Rasulullah pernah mengucapkan kepada Muaz, wahai Muaz, aku sayang kepada engkau kerana Allah Taala. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada Muaz satu hadis, kata dia, ya Muaz fakul fi kulli duburi salah, maka ucapkanlah satu zikir ini selepas daripada salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iaitu zikir inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Saidina Muaz, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amalkan doa ini selepas daripada kita solat ataupun sama ada penghujung bacaan tahiyat kita, seperti mana yang diungkapkan oleh para ulama. Seperti biasa, bersama dengan saya pada hari ini Ustaz Husaini. Sihat? Saya alhamdulillah doktor. Doktor baca hadis tadi, saya teringat ada satu hadis lagi, kecintaan daripada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat ini, iaitu Sayyidina Talha ibn Barra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbuka hubban jamma. Sungguhnya aku sayang pada engkau ya Talha dengan kecintaan yang sangat tinggi. Masya-Allah. Maknanya mereka ni saling sayang menyayangi. Betul. Kerana Allah, kerana Allah. Baik. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat perbincangan kita sebelum ni mengenai tentang ayat kursi, tentang pemimpin, rakyat dan sebagainya, hari ini kita akan masuk lagi kepada topik yang sedikit kelainannya, ada kelainannya sedikit. Tapi sebelum tu, mari bersama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jom kita selak halaman yang ke-43, ayat 258 surah Al-Baqarah. Kita dengar apakah pesanan wahyu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ambil iktibar dan kita sampaikan kepada orang lain insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara ilal ladzi في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Begitulah tadi bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini daripada ayat 258 Suratul Baqarah, menceritakan mengenai tentang bagaimana Nabi Ibrahim berhujah dengan pemimpin ataupun dengan seorang daripada kaumnya, yang mana dia menceritakan tentang penghujahan bagaimana Allah Taala boleh menghidupkan mereka yang mati. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam hadis ada juga Rasulullah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Apakah kisah ataupun apa perkara yang diceritakan oleh Rasulullah mengenai Nabi Ibrahim? Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan slide kita pada hari ini yang menceritakan tentang hadis yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim ketika mana diuji oleh di dalam kaumnya. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menyebutkan Ani bin Abbas, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim hina ulqiya fin nar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Kalimah ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim, iaitu la hasbunallahu wa ni'mal wakil tadi diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika baginda dicampak ke dalam api. Kalimah ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir berkata, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan tersebut menambah kekuatan iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Menarik hadis ni sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, ada kesamaan antara Nabi Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dalam hadis ini. Mereka berdua diuji dan ada satu kalimah yang menyatukan mereka. Baik, perbincangan selanjut mengenai hadis dan perkataan ini akan kita teruskan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita sekali lagi dalam My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Sebentar tadi kita telah pun mendengar hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi mengenai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, dan kesamaannya bersama dengan nabi kita junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diucapkannya hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan kita hari ini kita nak tengok pula siapakah perawi hadis yang meriwayatkan hadis yang dibacakan sebentar tadi. Tidak lain dan tidak bukan iaitu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat lagi, ya doktor ya. Ya. Nama sahabat ini diulang ada beberapa kali juga. Betul. Ya. Banyak kali dah ya kita ulang, iaitu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ini merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada satu doa khas yang diberikan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas, iaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan kami, mahirkan dia, ya, berikanlah dia kefahaman dalam agama dan berikanlah kefahaman dalam takwil, doktor. Inilah betul kelebihan yang diberi oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas sehingga menjadi satu ulama yang sangat hebat, doktor. Masya-Allah. Maknanya Ustaz ni memang ingat perbincangan kita sebelum ni, kita pernah ceritakan tentang Abdullah bin Abbas, iaitu Rasulullah pernah mendoakan dia Allahumma faqihhu fid din. Kat sini juga kita pernah maklumkan ataupun ajak kepada tuan-tuan puan-puan, lihat bagaimana Rasulullah bila berada dengan kanak-kanak kecil, baginda mendoakan mereka. Maka tak salah kalau kita ada anak, kita ada cucu, kita doakan kepada mereka, Allahumma faqihhu fid din, mahirkan dia dalam urusan agama dan mahirkan dia dalam memahami ayat Quran. Sehingga berkat daripada doa Rasulullah tu menyebabkan dia lebih sikit pengetahuan tafsirnya berbanding dengan para sahabat lain.
Mari sama-sama kita perhatikan tokoh perawi kita pada hari ini. Dalam slide yang kita sediakan ada 3 poin yang baru. Yang pertama adalah mengenai tentang beliau adalah anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, iaitu sepupu Rasulullah sendiri. Yang kedua, beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Dan beliau yang ketiganya berusia 13 tahun ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah meninggal, maknanya beliau masih lagi sangat muda. Tetapi ada satu kelebihan yang ada pada beliau mempunyai maknanya ilmu tafsir yang sangat hebat. Sehingga kan seingat saya dalam satu kisah, Saidina Umar pernah mengambil dia dan bertanya pandangan kepada Abdullah bin Abbas, di mana ketika itu berada para sahabat yang besar-besar, tetapi Saidina Umar mendengar pandangan daripada budak kecil ni lah, budak kecil lagi pada waktu itu, kerana kehebatan ataupun pengetahuan dia yang tinggi dalam bidang pemahaman terhadap Al-Quran. Baik, yang ni mengenai tentang tokoh perawi kita pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita masuk kepada topik perbincangan kita. Tadi kita dah cerita dah, Ustaz Usaini pun dah sebutkan tadi, ada beberapa doa yang diucapkan oleh para nabi ketika mereka diuji. Kalau dalam hadis tadi menceritakan tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun zikir yang disebutkan oleh Rasulullah sama seperti zikir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi menceritakan ketika mana Nabi Ibrahim dicampak di dalam api, beliau mengucapkan, baginda mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang ni adalah lafaz yang disebutkan. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hamraul Asad. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama perang ni, Ustaz Usaini pernah dengar Hamraul Asad? Saya first time dengar ni. First time dengar. Okey. Perang Hamraul Asad ini adalah perang yang berlaku selepas daripada perang Uhud. Maknanya Ustaz Usaini bayangkan, kita dah kalah perang. Kita dah kalah perang, jadi Rasulullah waktu tu rasa bimbang, apakah Quraisy akan datang balik menyerang kita ke ataupun bagaimana? Kerana takut nanti Quraisy datang balik menyerang kita, lagi berbahaya kepada Madinah. Sebab keadaan umat Islam waktu tu ramai yang telah tercedera. Jadi Rasulullah bertegas juga untuk keluar. Dipanggillah beberapa sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah menegaskan tidak ada orang yang boleh keluar perang pada hari ini melainkan yang telah berperang dengan kami dalam perang Uhud. Maknanya Rasulullah nak mengasingkan golongan munafik ni tadi. Takut-takut nanti golongan munafik ni akan menyusahkan umat Islam. Jadi Abdullah bin Ubay dah tanya dah, seorang ketua munafik dah tanya dah. Rasulullah kata tak boleh keluar melainkan mereka yang pernah berjuang dengan kami dalam perang Uhud tu saja. Lalu sampailah satu tempat yang disebutkan juga tadi ni, Hamraul Asad. Maka kat sinilah waktu nak keluar tu tadi, golongan munafik ejek-ejek mereka, habislah engkau. Dia kata qad jama'u lahum fakhshawhum. Golongan munafik kata habislah engkau orang. Dia provoke, menakutkan dia orang. Jadi ketika itulah mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka memadailah kami dengan Allah sahaja, dianya adalah sebaik-baik wakil. Inilah doa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan inilah yang seharusnya kita belajar. Dalam keadaan kesusahan, kita berharap kebergantungan kita kepada Allah. Hadis ni kita ambil daripada Multazam, iaitu karya Al-Quran yang diterbitkan oleh Karya Bistari, yang menghimpunkan hadis-hadis pada setiap halaman Al-Quran yang berkaitan dengan topik yang kita bincangkan. Ada satu juga lagi saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, hadis ataupun zikir yang diucapkan juga oleh Rasulullah ataupun Rasulullah ajar kepada sahabat mengenai tentang hadis tersebut. Tapi jangan ke mana-mana dahulu, kita akan sambung mengenai tentang hadis tersebut selepas daripada ini. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai doa ataupun zikir yang dibacakan oleh para nabi ketika mereka diuji. Tadi kita tengok ada kesamaan antara doa Rasulullah dengan doa Nabi Ibrahim. Jika mana mereka diuji, mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka itulah doa yang seharusnya kita ucapkan ketika mana kita berada dalam keadaan yang susah. Macam tu juga kalau tuan-tuan masih lagi ingat, dalam Al-Quran ada menceritakan tentang doa Nabi Yunus, Zunnun, ataupun doa Nabi Yunus. Yang ni yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, yang menceritakan, dia kata da'watu Zunnun idh da'a wa huwa fi batnil hut, iaitu doa Nabi Yunus ketika mana dia melafazkan ketika dia berada dalam perut ikan, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lalu Rasulullah berkata fa innahu lam yad'u biha muslim rabbahu fi syai'in qad illa istajabulah.
Maknanya tidak ada seorang hamba yang mengucapkan doa ni Ustaz Husaini, melainkan kalau dia mengucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah Taala akan memperkenankan doa dia. Mana kata apa doktor kalau kita mengalami apa-apa kesusahan, inilah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dah cerita yang pertama hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Rasulullah. Yang diucapkan keduanya Rasulullah ceritakan dalam riwayat yang sahih menceritakan doa Nabi Yunus pula, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada disebutkan dalam Quran, ada juga disebutkan dalam hadis. Rasulullah kata siapa yang mengucapkannya illa stajabalah. Dia kata fa innahu lam yada' biha muslim rabbahu fi syai'in illa yustajabulah, ataupun illa stajabalah. Maknanya mereka yang mengucapkan doa ini mereka akan diperkenankan doa mereka. Menarik sebenarnya doa-doa para nabi ini untuk kita amalkan. Betul. Baik, dalam situasi kita pada hari ini, masya-Allah, kita dilanda dengan pelbagai ujian, COVID, pandemik dan sebagainya. Maka kalau dalam situasi ini bagaimana kita boleh amalkan zikir-zikir ni Ustaz? Apa keadaan yang sepatutnya kita baca ataupun amalkan? Dan inilah panduan yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesusahan yang melanda kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita terutamanya sekali, lebih-lebih lagi dalam musim COVID ni betul ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita zikir-zikir yang orang kata mungkinlah tidak, dia akan menolong kita dan seterusnya mententeramkan hati kita yang gundah gelana. Masya-Allah. Sepertinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan bagaimana pula kalau kita ini dianiaya pula oleh orang kata yang besar kan sebagainya. Doa itu juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun doa itu daripada Nabi apa tadi? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Biasakan dalam kehidupan sehari. Masya-Allah. Baik, sebenarnya menarik doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita perhatikan doa ni macam tak berbentuk doa sebab dia tak ada ya Allah, dia tak ada Allahumma. Sebenarnya ini yang menariknya tentang lafaz-lafaz doa yang dibaca oleh para nabi, dia menunjukkan keterikatan yang sangat kuat antara hamba dengan Tuhan. Maknanya tak payah Allahumma dah, terus hasbunallah. Cukuplah kami dengan Allah, ataupun la ilaha illallah, tak ada Allah dah. Aku adalah hamba yang zalim, maknanya merendah diri dan mengiktiraf, mengangkat Allah Taala sebagai Tuhan yang Maha Agung yang tempat kita bergantung. Cantik doa yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat, yang doa yang dibacakan oleh para nabi buat kita semua mengambil pedoman. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Sebelum kepada penutup, mari sama-sama kita baca pengajaran dan resolusi yang kita boleh pelajari pada hari ini. Yang pertama, iaitu setiap Muslim hendaklah menjadikan Allah sebagai tempat pergantungan. Ini yang paling pertamanya tadi. Dan yang kedua, mengambil iktibar daripada kesusahan para nabi ketika mereka menyampaikan Islam. Dan yang ketiganya, mengamalkan doa para nabi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya dalam Quran banyak doa yang dibacakan oleh para nabi dan para nabi dan rasul yang disebutkan. Mudah-mudahan kita boleh mengamalkan daripada doa-doa tersebut. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Tabung yang kita gunakan untuk merancangkan, memperkasa program-program pengajian Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan sentiasa diberkati dan dirahmati Allah, menjadi amal jariah buat kita semua. Baik, bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengangkat tangan berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, menjadikan kita orang yang rapat dengan Allah Ta'ala. Setiap kebergantungan kita hanyalah kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ayuh sama-sama kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan dan istiqamah dalam kita menunaikan ibadah kepadanya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula
الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير